Adakah anda rasa sesuatu sedang berubah? Ada satu getaran di udara, satu perasaan gelisah yang kolektif, seolah-olah kita semua sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru. Anda tidak sendirian. Tenaga ini telah membina momentumnya dan tarikh 31 Oktober ini bukanlah sekadar satu hari dalam kalendar. Ia adalah satu ambang simbolik, satu titik penentukuran semula realiti di mana getaran yang tidak kelihatan mula menjadi nyata. Ini adalah ruang liminal, satu tempoh peralihan di mana selubung antara dunia lama dan dunia baru menjadi semakin nipis. Ramai di antara kita merasakan desakan untuk melakukan sesuatu, untuk mengawal keadaan, untuk memastikan kita selamat melalui perubahan ini. Kita merancang, kita merangka strategi, kita cuba memaksa hasil yang kita inginkan kerana ketidakpastian terasa menakutkan. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa naluri untuk mengawal inilah yang sebenarnya menghalang anda? Usaha anda untuk mencengkam realiti dengan kuat sebenarnya mencipta rintangan, menyekat aliran semula, jadi kehidupan yang cuba membimbing anda. Kegelisahan dan ketegangan yang anda rasakan bukanlah tanda bahawa anda perlu berusaha lebih keras, tetapi ia adalah isyarat bahawa anda sedang menentang arus. Masalahnya bukan pada perubahan yang akan datang. Masalahnya terletak pada cara kita bertindak balas terhadapnya. Kita telah diajar untuk percaya bahawa nilai kita terletak pada keupayaan kita untuk mengawal. Tetapi dalam realiti kuantum yang sedang kita masuki, kuasa sebenar datang dari tempat yang berbeza sama sekali. Penyelesaian kepada kegelisahan ini, kepada rintangan yang anda rasai, adalah sesuatu yang berlawanan dengan intuisi. Ia bukan tentang mengawal lebih kuat, tetapi tentang melepaskan kawalan dengan sengaja. Ini adalah konsep yang saya panggil penyerahan aktif. Penyerahan aktif bukanlah kepasrahan yang pasif. Ia bukan bermakna anda duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, ia adalah satu tindakan kesedaran yang mendalam. Anda mengambil tindakan yang diilhamkan. Anda melakukan apa yang perlu anda lakukan dan kemudian anda dengan sedar melepaskan keterikatan anda terhadap hasilnya. Anda menyerahkan proses itu kepada kecerdasan yang lebih besar, kepada aliran kehidupan itu sendiri. Bayangkan anda sedang menanam benih. Anda melakukan bahagian anda. Anda menyediakan tanah, menyiramnya dan memberinya cahaya matahari. Tetapi anda tidak boleh memaksa benih itu untuk bercambah. Anda tidak boleh menarik pucuknya keluar dari tanah. Anda perlu percaya pada proses semula jadi pertumbuhan. Itulah penyerahan aktif. Apabila anda sentiasa cuba mengawal setiap perincian, anda mencipta tenaga yang tegang dan padat. Anda memberitahu alam semesta, saya tidak percaya pada proses ini. Saya perlu campur tangan. Tenaga ini mencipta penyumbatan. Sebaliknya, apabila anda berserah secara aktif, anda beralih daripada frekuensi ketakutan kepada frekuensi kepercayaan. Anda menjadi saluran yang terbuka, membenarkan tenaga, peluang dan penyelesaian mengalir kepada anda dengan mudah. Anda mula bekerjasama dengan kehidupan, bukan melawannya. Perubahan ini adalah kunci untuk menavigasi ambang energetik yang akan datang ini dengan tenang dan kuasa. Mengapa begitu sukar untuk melepaskan kawalan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, dalam minda separa sedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran dan emosi kita dikawal oleh program-program yang berjalan secara automatik di dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu kita, terutamanya kenangan emosi yang kuat. Bagi kebanyakan kita, identiti kita terbina di atas kepercayaan bahawa kita perlu mengawal persekitaran kita untuk terus hidup dan berjaya. Kita telah diajar bahawa
Jika kita tidak mengawal, sesuatu yang buruk akan berlaku. Ketakutan akan kehilangan kawalan ini tertanam dalam sistem saraf kita. Apabila kita berhadapan dengan ketidakpastian seperti peralihan tenaga yang kita rasakan sekarang, program lama ini diaktifkan secara automatik. Sistem saraf kita memasuki mod lawan atau lari, melepaskan hormon stres seperti kortizol dan seluruh fisiologi kita menjerit. Kawal keadaan. Kawal. Inilah sebabnya mengapa nasihat untuk sekadar bertenang tidak berkesan. Anda tidak boleh berhujah dengan program separa sedar yang berusia puluhan tahun. Anda perlu memprogramnya semula. Anda perlu mencipta identiti baru, satu yang tidak lagi bergantung pada kawalan luaran untuk merasa selamat, tetapi sebaliknya mendasarkan keselamatannya pada kepercayaan dalaman terhadap proses kehidupan. Anda perlu meyakinkan badan dan minda anda pada tahap selular bahawa melepaskan kawalan adalah selamat, malah lebih berkuasa. Di sinilah kita beralih daripada teori kepada amalan, menggunakan prinsip dari fizik kuantum untuk mencipta perubahan yang nyata. Salah satu penemuan paling mendalam dalam fizik kuantum ialah kesan pemerhati yang ditunjukkan dalam eksperimen Dwi Icela. Ia mendedahkan bahawa tindakan memerhati sesuatu sebenarnya mengubah tingkah laku zarah subatomik. Pada dasarnya, kesedaran kita bukanlah pemerhati pasif reality. Ia adalah peserta aktif dalam penciptaannya. Tenaga mengikut perhatian. Kualiti perhatian anda menentukan kualiti realiti yang anda alami. Apabila anda mendekati ketidakpastian dengan kegelisahan dan keperluan untuk mengawal, perhatian anda membawa frekuensi ketakutan. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas ke dalam medan kuantum, dan medan itu akan membalas dengan memanifestasikan lebih banyak situasi yang sepadan dengan frekuensi tersebut. Sebaliknya, apabila anda mendekati ketidakpastian dengan kepercayaan dan penyerahan aktif, anda mengubah frekuensi anda. Anda memancarkan getaran kepercayaan dan penerimaan. Anda sedang memerhati lautan kemungkinan dari keadaan yang tenang, membolehkan hasil yang paling selaras dan bermanfaat untuk muncul. Untuk memulakan proses pemprograman semula ini, mari kita lakukan satu latihan praktikal sekarang. Latihan ini direka untuk mengkondisikan semula sistem saraf anda dan mengubah tanda tangan energetik anda. Hentikan apa yang anda lakukan. Letakkan satu tangan di atas jantung anda dan satu lagi di atas perut anda. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, rasakan perut dan dada anda mengembang. Dan hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali. Sekarang, dengan setiap hembusan nafas, ucapkan secara senyap di dalam hati anda. Saya melepaskan kawalan. Saya percaya pada proses ini. Rasakan kata-kata itu. Rasakan kelegaan yang datang dengan melepaskan cengkaman yang ketat itu. Amalan mudah ini, apabila diulang, mula mencipta laluan saraf yang baru. Ia mengajar badan anda bahawa ia selamat untuk melepaskan kawalan. Memprogram semula tindak balas automatik anda daripada panik kepada kehadiran. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh lagi. Kehidupan bukanlah satu siri peristiwa rawak yang berlaku kepada anda. Ia adalah satu sistem yang pintar dan responsif yang sentiasa berkomunikasi dengan anda. Isyarat-isyaratnya selalunya halus, seperti sinkronisiti, gerak hati, atau bahkan penangguhan dan halangan yang tidak dijangka. Apabila anda berada dalam mod kawalan, anda cenderung mentafsirkan isyarat-isyarat ini sebagai masalah. Penangguhan dilihat sebagai kegagalan. Halangan dilihat sebagai tanda untuk berputus asa. Tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, isyarat-isyarat ini adalah maklum, balas yang cerdas daripada sistem. Ia adalah mekanisme penyegerakan. Fikirkan tentangnya,
Mungkin penangguhan yang anda alami sebenarnya melindungi anda. Mungkin ia menghalang anda daripada meneruskan pada masa yang salah, menyelaraskan anda dengan masa ilahi yang lebih sempurna yang anda tidak dapat lihat. Mungkin pintu yang tertutup itu sebenarnya sedang mengarahkan anda ke arah pintu yang lebih baik dan lebih besar. Ketidaksabaran dan kegelisahan anda bertindak seperti statik pada radio, mengaburkan isyarat-isyarat jelas yang dihantar oleh kehidupan. Anda terlalu sibuk menjerit arahan kepada alam semesta sehingga anda tidak dapat mendengar bisikannya. Penyerahan aktif adalah tindakan menukar frekuensi anda. Ia seperti menala stesen radio anda kepada frekuensi kecerdasan universal. Apabila anda melepaskan keperluan untuk mengawal dan sebaliknya mula mendengar, anda akan mula melihat corak. Anda akan mula memahami bahasa alam semesta. Ini adalah prinsip resonans dalam mekanik kuantum. Apabila dua sistem bergetar pada frekuensi yang sama, tenaga dan maklumat boleh dipindahkan antara mereka dengan mudah. Dengan mengamalkan kepercayaan, anda menyelaraskan frekuensi anda dengan aliran kebijaksanaan yang lebih besar, membolehkan bimbingan datang kepada anda tanpa perlu dipaksa. Sekarang, bagaimana kita mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan harian kita yang sibuk, terutamanya ketika kita semakin hampir dengan ambang energetik ini? Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensiti. Anda tidak perlu bermeditasi selama berjam-jam. Sebaliknya, cipta detik-detik jeda yang sedar sepanjang hari anda. Tetapkan penggera pada telefon anda untuk berbunyi 3 atau 4 kali sehari. Apabila ia berbunyi, itulah isyarat anda. Berhenti. Letakkan tangan anda di atas jantung dan perut anda. Ambil 3 nafas dalam. Ulangi mantra dalaman anda, saya melepaskan kawalan. Saya percaya pada proses ini, itu sahaja. Amalan 60 saat ini adalah sangat berkuasa. Setiap kali anda melakukannya, anda sedang mengganggu corak kawalan dan kegelisahan yang automatik. Anda sedang menghantar isyarat baru kepada sistem saraf anda, memberitahunya, kita selamat. Kita boleh bertenang. Anda secara aktif sedang membina satu tanda tangan energetik baru, satu yang bergetar dengan kepercayaan dan aliran. Latihan ini bukan sekadar teknik menenangkan. Ia adalah tindakan penciptaan semula realiti. Saya mahu anda mencubanya sekarang bersama saya. Mari kita berhenti sejenak. Letakkan tangan anda di atas jantung dan perut anda. Tarik nafas dalam-dalam. Hembus perlahan-lahan. Ucapkan dalam hati, saya melepaskan kawalan. Saya percaya pada proses ini. Rasakan perbezaannya walaupun ia sedikit. Rasakan sedikit kelonggaran di bahu anda, sedikit kelegaan dalam nafas anda. Itulah permulaan perubahan. Saya menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah apa yang anda rasai selepas melakukan latihan ringkas ini. Dengan berkongsi, anda menguatkan niat anda dan memberi inspirasi kepada orang lain. Sudah tentu, semasa anda memulakan perjalanan ini untuk menstabilkan keadaan kepercayaan yang baru ini, anda akan menghadapi tentangan dalaman. Akan ada hari-hari di mana keraguan muncul semula. Suara ego anda, program lama itu akan menjerit, ini tidak akan berjaya. Kau kena ambil alih semula. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah sebahagian daripada proses. Fahami bahawa keraguan ini hanyalah gema dari identiti lama anda yang takut untuk dilepaskan. Apabila ia muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri sendiri kerana merasakannya. Melawan keraguan hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikan ia dengan belas kasihan. Akui kehadirannya. Katakan, aku nampak engkau, ketakutan. Aku faham kenapa engkau di sini. Terima kasih kerana cuba melindungiku. Tetapi hari ini aku memilih kepercayaan. Kemudian dengan lembut,
kembalikan perhatian anda kepada amalan anda. Letakkan tangan anda di atas jantung dan perut anda dan bernafas. Anda sedang membina otot rohani yang baru, otot kepercayaan. Sama seperti mana-mana otot, ia menjadi lebih kuat dengan latihan yang konsisten. Setiap kali anda memilih kepercayaan mengatasi ketakutan, anda sedang menguatkan laluan saraf yang baru itu. Ini juga disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bahawa keadaan emosi dan kepercayaan kita yang berterusan boleh mempengaruhi cara gen kita diekspresikan. Dengan mengekalkan keadaan kepercayaan dan ketenangan, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, menggalakkan kesihatan, daya tahan dan kesejahteraan. Jangan berputus asa jika anda tergelincir. Proses ini bukan linear. Ia adalah satu tarian antara melepaskan dan mengingati semula. Kuncinya adalah untuk terus kembali kepada amalan itu, untuk terus memilih kepercayaan nafas demi nafas. Kita kini berada di persimpangan jalan yang penting. Ambang energetik yang dilambangkan oleh 31 Oktober ini menawarkan kita satu peluang yang luar biasa untuk evolusi. Ia adalah satu jemputan untuk melepaskan cara hidup yang lama, yang didorong oleh ketakutan dan keperluan untuk mengawal. Ia adalah satu panggilan untuk melangkah ke dalam paradigma baru, yang berakar umbi dalam kepercayaan, aliran dan penciptaan bersama dengan kehidupan. Anda mempunyai pilihan. Anda boleh terus mencengkam dengan ketat, bergelut dengan arus perubahan, dan mengalami kegelisahan dan keletihan yang datang bersamanya. Atau anda boleh memilih jalan penyerahan aktif. Anda boleh belajar untuk melepaskan dayung dan membiarkan arus kebijaksanaan kehidupan membawa anda ke destinasi yang lebih indah daripada yang pernah anda bayangkan. Ingatlah, kesedaran anda adalah kuasa penciptaan anda. Setiap detik, anda sedang memilih frekuensi. Adakah anda memilih frekuensi kawalan yang sempit dan terhad, atau frekuensi kepercayaan yang luas dan tidak terhingga? Amalan yang telah kita bincangkan, jeda, nafas dan mantera. Saya melepaskan kawalan. Saya percaya pada proses ini adalah sauh anda dalam peralihan ini. Ia adalah alat anda untuk menavigasi ketidakpastian dengan tenang dan kuasa. Ia adalah cara anda untuk memberitahu alam semesta bahawa anda bersedia untuk bekerjasama, bahawa anda bersedia untuk menerima keajaiban yang menanti anda. Jangan hanya menonton video ini dan melupakannya. Jadikan ini sebagai titik perubahan. Committed kepada amalan ini walaupun hanya untuk beberapa hari akan datang. Perhatikan perubahan halus dalam persepsi anda, dalam tahap tenaga anda, dalam cara kehidupan mula bertindak balas kepada anda. Inilah cara anda menuntut semula kuasa anda, bukan dengan mengawal dunia di luar, tetapi dengan menguasai dunia di dalam. Kongsikan video ini dengan sesiapa sahaja yang anda rasa memerlukan mesej ini. Mari kita bersama-sama melalui ambang ini, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan yang mendalam dan hati yang terbuka.